السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, sahabat mulia Allah sekalian, Faris Misbah, Bakia, Bahrain, Suzy Daniel, Nur Syafarina, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Pada malam ni saya mohon kepada tuan-tuan untuk merujuk kepada surah Al-Mu'minun. Cuma satu ayat yang saya nak bawa pada malam ni tuan-tuan. Nampaknya saya tak berjaya mengutarakan janji untuk membawa tuan-tuan meneroka surah As-Sajdah. Walau bagaimanapun malam ni kita lihat tafsir Quran juga dalam ayat ke-99 dan 100 di surah Al-Mu'minun. Saya akan kisahkan pada tuan-tuan tentang detik-detik kematian untuk mengambil pengajaran bagaimana para ulama, para salafus salih begitu takut kematian mereka dalam keadaan lalai, dalam keadaan mereka tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang saya masukkan adalah ayat yang ke-99 hingga 100 surah Al-Mu'minun. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang ke-6, muka surat ke-321. Dua ayat yang kita baca ni. Maafkan saya kerana kita masuk pada surah Al-Mu'minun sedikit saja sebelum kita menuju ke surat Sajdah. Baik. Sebelum tu tuan-tuan tolong share video ni kepada teman-teman, Facebook ni kepada kawan-kawan, Nisan Hasana, Sophie Emir, Ajma'in Salupin, Nisan Hasana, tolong Faris Misbah, Ustaz Zawi Ghazali, Barakallahu fikum, Rohana Usman, tolong share dengan teman-teman kita pada malam ni tentang kuliah tafsir kita meneroka ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Nur Hafizah Hussein, Hanisa binti Alias, Cikgu Sabarudi, tolong share pada teman-teman kita. Bagi masa sekejap, mudah-mudahan jadi jariah kita bersama. Malam ni saya nak cerita bagaimana detik-detik kematian ulama-ulama terkenal, bagaimana persiapan mereka untuk kematian. Kerana kematian ni tuan-tuan, dia tak pernah bagi signal kepada kita. Kalaulah kematian itu mula dengan huruf A, maka semua orang akan menamakan dirinya dengan huruf Z macam saya. Kalaulah kematian datang pada tempat, tentulah orang tahu tempat itu akan menjemput kematian seseorang, maka orang akan pindah ke tempat lain. Tapi tidak tuan-tuan, orang kaya mati, orang tua mati, orang miskin mati, kanak-kanak mati, ibu mati, bapa mati, cikgu mati, orang salih mati, semua orang ada ujian masing-masing, iaitu kematian. Dan ujian yang paling besar adalah ujian kematian Rasulullah SAW sebenarnya tuan-tuan. Baik, rujuk pada ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Malam ni kita ambil di bahagian penghujung surah Al-Mu'minun, ayat-ayat yang kemudian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله العظيم. Demikianlah keadaan orang kafir itu hingga bila datang kematian kepada seorang mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat beramal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguhnya dia itu hanyalah perkataan yang diucapkan saja. Di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Baik. Di sini Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang yang nazak. Nazak ni maknanya sakratul maut, menjelang kematian di kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang lengah terhadap perintah Allah SWT, iaitu Musa. Musa ni jamak kepada asin, fusaq jamak kepada fasik. Maka kerugian ini tampak bila mereka berkata, Rabbirji'un, wahai Tuhan, balikkan saya ke dunia sebentar untuk beramal saleh. Begitu juga Allah menceritakan dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan belanjakan apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada seorang kamu, nanti dia akan berkata, wahai Tuhan, balikkan aku ke dunia walaupun sebentar, aku nak melakukan amal saleh, iaitu bersedekah kepadamu. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian bila tiba waktunya. Dan
Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini adalah kerugian yang tampak, yang kelihatan, yang zahir pada lisan orang-orang yang rugi, terutamanya si kafir. Kadang-kadang si kafir ni di dunia perangainya baik, tapi dia tidak ada akidah. Maka inilah yang menyebabkan kerugian itu timbul dalam hati mereka ketika mereka mati, minta kembali ke dunia untuk jadi orang Islam. Jadi tuan-tuan, kematian ni satu benda yang tak boleh diagak tuan-tuan. Kadang-kadang seseorang itu kad kahwin dah siap diedarkan, hari yang dinanti-nanti, dah ditunggu oleh ramai orang, pengantin lelaki, pengantin perempuan, keluarganya. Tiba-tiba selepas kad itu diedarkan dan hari yang ditunggu itu pun belum tiba, tiba-tiba pergilah salah seorang dari mempelai, bakal mempelai itu. Tuan-tuan ni boleh kawan sekalian, orang sedang menghadapi peperiksaan, hari penting, tak mau diganggu gugat fikirannya, biar difokus kepada pelajaran. Maklumlah peperiksaan itu penting untuk seseorang pelajar. Tiba-tiba pada hari penting itu, ayahnya, ibunya meninggal dunia. Tuan-tuan ni boleh kawan sekalian, demikianlah peliknya ajal maut ini memang Allah SWT telah tentukan. Walaupun kita merasakan diri kita penting, tapi kematian kita tak akan menggugat bumi daripada berputar, tidak akan menggugat kehidupan orang lain. Sedih itu, kesedihan mungkin nimpa beberapa orang daripada keluarga terdekat, mungkin pasangan, mungkin anak-anak. Lepas itu masing-masing akan bawa kehidupan tetap diteruskan. Tuan-tuan ni mulia Allah sekalian, kalau seseorang ayah yang sangat disayangi, membantu anak-anaknya, tak berkira dia sudut urusan apa jua keadaan sekalipun, kasih sayang ayah ni memang tak dapat dinafikan langsung. Dihormati ayah ini. Ayah pula mempunyai syarikat besar, tanda tangannya mahal, jadualnya padat, orang semua nak bertemu dengannya. Adakah dengan mati beliau syarikat itu akan terhenti? Tidak, ia akan terus berjalan. Maka orang yang tetap kembali, yang tinggal tetap kena meneruskan kehidupan. Itu sebab tuan-tuan ni Allah sekalian, kalau kita perhatikan, kematian ni satu benda yang kita tidak nampak, kita tidak tahu. Cuma para Nabi sahaja yang akan diberikan oleh Allah SWT satu peringatan bila dekat dengan kematian. Macam Nabi kita Muhammad SAW sebagai contohnya. Nabi Musa pun datangi oleh Jibril untuk beritahu kepada baginda AS tentang ajal mautnya, kematiannya. Maka Nabi Musa telah pun menampar malaikat maut ketika menyampaikan berita tersebut yang kita baca dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi kita SAW datang Jibril untuk beritahu kepada Nabi SAW tentang kematian dan buat pilihan sama ada nak kekal hidup ataupun kembali kepada Rafiqil A'la. Maka jawapan Nabi Rafiqil A'la, aku pilih Rafiqil A'la, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca surah Yusuf, ramai kalangan tuan-tuan minta saya untuk tafsir surah Yusuf, ya. Tapi nampaknya yang meminta untuk tafsir surah Sajadah lebih ramai lagi, lebih daripada 30%. Tapi saya tak dapat nak bawa tafsir Sajadah pada malam ni. InsyaAllah pada malam berikutnya, ya, dengan izin Allah SWT. Jadi kalau kita perhatikan antara permintaan Nabi Yusuf AS selepas complete mission kenabiannya, selepas dapat membawa keadilan sejagat kepada masyarakat di Mesir, dapat pembelaan kepada orang yang susah dengan peluang yang diberikan sebagai pemimpin besar di Mesir itu, maka Nabi Yusuf berdoa kepada Allah SWT. Rabbi qad ataitani min mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhan, kau telah beri kepada aku kerajaan dan kau mengajar aku untuk mentafsir banyak perkara, termasuk mimpi. Wahai Tuhan yang mencipta langit dan bumi, engkaulah pemilik aku di dunia juga akhirat. Matikan aku dalam keadaan muslim dan masukkan aku di kalangan hamba-hambamu yang salih. Ya, itulah dia doa seorang Nabi Allah, Nabi Yusuf AS, ketika sempurna kerja-kerja menyeru manusia kepada dakwah Islamiah, menyeru manusia kepada kebaikan, kepada akidah yang benar. Tuan, sebab rupa kita dah masuk ke bulan Syaban, ya. Bagi tuan-tuan yang berpuasa, ini ada satu cadangan untuk memiliki korma mekjol dari Palestin ataupun Jordan, yang kami import dari Jordan. Inilah korma mekjol untuk tuan-tuan lihat, besar saiznya, amat menggiurkan, insyaAllah, ya, menggoda. Terima kasih Travel kerana penajaan kuliah pada malam ni. Inilah dia korma mekjol. Saya bukakan untuk tuan-tuan, biar tuan-tuan lihat ni dalamnya, tengok. Allahu Akbar, sangatlah menyelerakan, ya. Ini bijinya, ini ketmirnya, ini fatilnya, macam benang ni kan. Kemudian ada nakirnya. Ini kita pelajari dalam surah Nisa yang lalu. Korma mekjol, majdul dari Jordan, tuan-tuan dapatkan daripada Zahzan Travel, Kalau macam ni setengah kilo. Ni setengah kilo.
Kalau yang rendah seperti ni adalah robok kilo. Robok kilo 250 gram Kami juga ada menjual kurma ajwa yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yaduruhu sumun la sihrun. Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji satu waktu pagi, Allah akan selamatkan dia daripada racun dan juga sihir. Ni kurma ajwa. Tengok tuan, cantik dalamnya, menggoda, menyelerakan. Makan 7 biji ketika sahur tuan, tak payah makan yang lain lagi. InsyaAllah beri kita energi seharian sampai waktu buka. Dapatkan kurma mejo dan juga kurma ajwa dari Zahzan Travel. Kami hadiah untuk tuan-tuan buku. Tempat lain tuan-tuan tak dapat buku. Tuan dapatkan daripada Zahzan Travel, kurma ni tuan-tuan dapat buku hadiah. Jadi baik. Kemudian bagi mereka yang berminat untuk dapatkan Habatus Sauda yang dipanggil sebagai birkah, kami alhamdulillah dah sampai stok. Macam ni keadaannya. Birkah yang disebut dalam hadis Nabi SAW merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Inilah dia birkah Habatus Sauda yang telah kami proses. Jadi bentuk seperti ini, senang untuk makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kunyah pun boleh, telan pun boleh tuan. Bismillah. Tuan-tuan dapatkan birkah Habatus Sauda ni 3 botol, tuan-tuan dapat hadiah kurma dari Zahzan Travel. Dapatkan ni 3, beli pada 3 dapat hadiah kurma 250 gram. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, Muhammad Asfani, Fatimah Wati, doakan saya sembuh dari jatuh basikal insya-Allah, mudah-mudahan syafakumullah. Penyakit ataupun apa musibah berlaku adalah untuk menghapuskan dosa insya-Allah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa jua yang menimpa kamu merupakan penghapusan pada dosa dan meninggikan darjat. Dalam hadis lain mengatakan sehingga dia berjumpa dengan Allah hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah. Orang yang ditimpa musibah ketika di dunia, apa jua bentuk sekalipun, walaupun duri yang kecil mencucuk jarinya, dikembali kepada Allah nanti, maka tiada lagi dosa yang nak dibawa bertemu dengan Allah. Semuanya diampunkan dengan berkat penyakit-penyakit musibah yang berlaku. Kita bukan minta penyakit, tapi andai berlaku penyakit, mintalah kepada Allah supaya Allah menerimanya. Nampak sedap zahir. Ya, sedap alhamdulillah. Sofi Emir, ya, birkah Habatus Sauda dah datang, dah sampai stok yang baru di Zahzan Travel. Beli 3 dapat hadiah kurma. 3 bekat 3 botol macam ni. 3 untuk 3 bulan insya-Allah. Baik, kembali kepada ayat ni tadi tentang ketakutan dan juga bagaimana para anbiya alaihi wassalam pun mereka turut berdoa kepada Allah supaya mati tawafani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku sebagai seorang Islam, masukkan aku di kalangan orang-orang saleh. Di dunia mungkin orang berebut nak jadi ahli kelab jutawan, orang yang berpangkat, yang berkedudukan, yang prestis tentu, kelab motosikal, kelab kereta sebagainya. Tapi doa kita yang paling ultimate ialah untuk dapat kedudukan bersama dengan orang yang saleh, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Dan saya pernah cerita pada tuan-tuan seperti kisah dikemukakan Ibnu Hajar Al-Haytami, begitu juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Mereka ni merupakan ulama yang begitu mengambil berat tentang persoalan riwayat, sanad, hadis. Menceritakan bahawa pada zaman ketika umat Islam di Mesir itu berada dalam situasi yang lemah. Ialah Islam ini, umat Islam ni macam roda. Tilka ayyamun nudawiluha bainan nas. Ada hari mereka berada di atas, ada hari ketika mereka lalai berada di bawah. Maka ketika mereka dalam kelemahan yang amat sangat itu, banyaklah pengaruh datang. Termasuklah pengaruh untuk murtad. Ketika seseorang daripada mereka bertugas sebagai muazzin naik ke menara masjid untuk memandangkan azan, itulah caranya zaman dahulu mereka memandangkan azan, naik ke tempat yang tinggi. Tiba-tiba matanya dilontarkan ke bawah, kelihatanlah seorang perempuan yang padanya sangat cantik, anggun. Jatuh cinta pandangan pertama. Tak jadi nak azan tuan-tuan. Turun ke bawah, ketuk rumah orang itu. Ternyata perempuan itu berseorangan di rumah. Ayah ibunya tiada di rumah. Gadis yang muda ini berkata kepadanya, masakan kau boleh berkahwin dengan aku? Engkau Muslim, aku kafir, aku Nasraniyah. Di Mesir ramai orang Nasrani tuan-tuan. Masjid sama banyak dengan gereja, walaupun orang Kristian di sana tak sampai 20%, mungkin belasan %, Kipti. Tapi pengaruh begitu hebat kerana ini merupakan ortodoks daripada dulu lagi. Maka perempuan ini berkata, tak mungkin kau kahwin aku kerana aku Nasrani, engkau Muslim. Lelaki ini berkata, dalam Islam benarkan kami untuk berkahwin dengan ahli kitab seperti ini. Wahai perempuan yang cantik yang telah menangi hati aku, tak mungkin.
Kau tunggu ayah ibu aku pulang sehingga kau minta kepada mereka. Ayah ibunya pun pulang. Lelaki ini bersungguh-sungguh nak kahwin dengan anak perempuannya, tuan-tuan. Lelaki Muslim yang bertugas sebagai muazzin masjid bertahun-tahun ini. Inilah dia tentang iman meningkat dan mengurang, tuan-tuan. Itu sebab antara doa yang paling banyak Nabi kita amalkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati dalam ketaatan kepadamu. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati dalam keimanan padamu. Laki ni bersungguh-sungguh nak berkahwin dengan perempuan yang jatuh hati padanya pandang pertama. Akhirnya dia pun disuruh untuk murtad, dan pada masa itu orang murtad ketika umat Islam lemah pada situasi itu tidak jadi masalah. Dia pun murtad nak kahwin dengan perempuan tersebut. Pada hari dia diijab kabulkan itu, dia memakai salib di lehernya, tuan-tuan. Memakai salib di lehernya. Maka dia pun nak membawa isterinya naik ke bilik atas, bahagian rumah yang atas. Tiba-tiba tangga itu pun runtuh, tak semena-mena jatuhlah dia empat batu-batu. Mati dia dalam keadaan salib di lehernya, tuan-tuan. Ini kisah dikemukakan oleh Ibnu Hajar dalam Zawajir, dan juga Imam Qurtubi dalam Ahwal Tazkirah bi umuril akhirah wa ahwalil dunia, bi ahwalid dunia wa umuril akhirah, menceritakan tentang kedahsyatan perkara-perkara yang mengiringi kematian. Jadi balik kita kepada ayat ni tadi, menceritakan tentang kematian. Allah bawakan ayat seperti ini supaya kita sedar, supaya macam mana hebat sekalipun kedudukan seseorang, dia pasti kembali kepada Allah. Maka apakah persiapan? Dalam ayat ini Allah menyatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka di antara kehidupan dunia dengan akhirat yang dimasuk dalam kubur itu, yang menjadi sama ada taman dari taman-taman syurga ataupun liang daripada liang neraka, sudah ada barzakh. Barzakh ni maknanya hajiz, maknanya satu dinding yang tidak akan memungkinkan dia untuk mengetahui ataupun boleh menziarahi keluarga yang telah mati. Ada orang kadang-kadang kata kalau malam pertama bulan Ramadan, hari pertama bulan Ramadan, Jumaat pertama bulan Ramadan, ada kelebihan tertentu untuk pergi duduk kat kubur. Orang dalam kubur itu tunggu. Ini semua cerita-cerita melampau lah, tuan-tuan. Kerana si mati tidak dapat lagi berhubung dengan kita yang ada di dunia. Semuanya dah terputus. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di antara kita dengan mereka sudah terputus, kecuali lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tiap-tiap kali kita berselawat ke atas baginda, maka Allah akan kembalikan kepada baginda rohnya untuk menjawab salawat dan salam yang kita ungkapkan. Maka banyakkanlah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi bila menceritakan tentang kematian ini, antara doa Nabi kita adalah Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya, kita Haidir kalau nak tahu boleh lihat di bawah ni, boleh WhatsApp pada bawah ni. Ada nombor telefon Zawal Fadli, ada jawapan ada di bawah, boleh check boleh WhatsApp dengan mereka. Jadi bahawa bila menceritakan tentang kematian ni, tuan-tuan, hati dan dikasihkan, semua orang berusaha untuk mati dalam keadaan yang terbaik. Kerana itu ada tanda-tanda yang disebut oleh para ulama dalam pengkajian mereka kepada ayat-ayat yang banyak dan hadis-hadis Nabi SAW. Sebagai contohnya, orang yang mati syahid adalah orang yang dapat husnul khatimah. Nabi SAW banyak berdoa seperti yang saya nyatakan tadi, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan, perelokkanlah kesudahan hidup kami dan berilah kami ganjaran atas segala musibah yang berlaku. Bila seseorang ditimpa musibah, baca doa ini. Dan satu lagi doa yang pernah kita pelajari, doa Ummu Salamah radhiyallahu anha tatkala kewafatan insan yang penting dalam hidupnya, iaitu suami tercinta. Maka beliau berdoa dengan doa itu, Allah menggantikan untuknya, baginya, suaminya yang salih itu dengan yang aslah, lebih salih daripadanya, tak ada tandingan, iaitulah Nabi Muhammad SAW menjadi suaminya. Doa ni kita pernah belajar banyak kali, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kami datang, kepadanya kami kembalikan. Ya Allah, beri kepadaku ganjaran atas apa yang berlaku dan gantikan untukku sesuatu yang lebih baik daripadanya. Apa saja musibah dalam hidup ni, doalah dengan doa ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Orang putus tunang ke, orang kena tipu ke, orang yang hilang selipar di masjid ke, orang yang keretanya pecah ke, kemalangan ke, apa juga, bacalah doa ni, tuan-tuan. Dibuang kerja ke, bacalah doa ni dengan penuh keyakinan bahawa Allah pasti menggantikan apa yang kita lalui itu. Jadi tanda-tanda seorang mati dalam kebaikan, kalau kita lihat, yang pertama sekali adalah orang yang mati syahid. Kerana itu Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim,
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Janganlah kamu menyangkakan orang yang mati syahid itu mati. Kita banyak melihat dalam dunia media sosial yang berkembang pada hari ini tentang gambaran-gambaran orang mati. Antara mereka merupakan syuhada yang mati di medan-medan pertempuran. Allah senyumnya wajah mereka. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Pernah diceritakan bahawa di Madinah ketika berlaku banjir di kawasan Uhud, maka mereka pun terpaksa mengalihkan beberapa kubur yang ada di situ. Ini berlaku dalam tahun 1970-an, lambat lewat 70-an masuk ke 80-an awal. Maka mereka terpaksa menggali kubur dan mengalihkannya untuk bimbang andai ia tersembul keluar nanti jenazah yang ada. Maka mereka menemui syuhada Uhud itu jenazahnya masih kukuh. Bahkan kain yang membaluti tubuh mereka pun seolah-olah macam baru lagi. Walaupun sahabat-sahabat dahulu mereka hidup sangat miskin. Perang Uhud, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu tu ketika dikebumikan, ditutup bahagian kepalanya, kakinya terdedah. Ditutup kakinya, kepalanya terdedah. Akhirnya Nabi SAW telah pun memerintahkan supaya ditutup kepalanya dan kaki ditutup dengan daun-daun kering. Tapi ada jenazah itu yang tersembul keluar, mereka ketika berlaku banjir itu mereka alihkan, mereka lihat, Masya Allah, Subhanallah, masih lagi utuh. Inilah dia orang yang mati syahid, dia pelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah mati yang terbaik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Ketika berlaku wabak di Amwas di Palestin yang menyebabkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi gusar, sahabat-sahabat yang penting seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, bahawasanya akan berlaku wabak itu boleh menyebabkan kematian mereka. Maka Sayyidina Umar minta Abu Ubaidah pulang ke Madinah. Maka Abu Ubaidah berkata kepada Sayyidina Umar suratnya, wahai Amirul Mukminin, saya bukan ingkar kepada Tuhan, tetapi Rasulullah SAW pernah pesan kepada kita, kalau wabak berlaku di satu tempat, kita berada di padanya, jangan kita keluar. Kalau kita belum berada di situ, jangan kita masuk. Dalam hadis yang sahih pesan Nabi kita SAW seperti itu, tuan-tuan. Maka saya berada di sini, izinkan saya kekal di sini. Apalah kata orang kat sini kalau saya keluar. Saya tak ada semangat patriotik kalau saya keluar dari sini. Maka akhirnya Abu Ubaidah Al-Jarrah pun, salah seorang daripada tenteranya berkata kepada beliau, tengok kita dah kena penyakit ta'un. Macam ini macam COVID lah, tuan-tuan. Semua orang takut. Maka kata Abu Ubaidah padanya, apa yang kau bimbang? Kata, ini tanda hukuman Allah pada kita, wahai Amir, ketua kami yang ada di sini. Maka jawapan daripada Abu Ubaidah selaku seorang sahabat Nabi yang salih, yang alim, yang faqih, beliau berkata bahawa at-ta'un syahadatun li kulli muslim. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Abu sahabat Nabi yang mulia ni berkata, sebenarnya ta'un itu apa sahaja wabak yang berlaku. Abu Ubaidah Al-Jarrah menjawab, ta'un apa sahaja wabak yang menimpa orang Islam, ia merupakan sebab untuk dia mendapat pangkat syahid, syahada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga penyakit-penyakit yang berlaku kepada seorang yang mana dia tidak mampu untuk merawatnya, seperti disebut dalam hadis, syuhada'u khamsatun al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadmi wa syahid fi sabilillah. Syuhada itu kata Nabi SAW ada 5 bentuk. 5 bentuk. Yang pertama al-mat'un, orang yang sakit, orang yang dibunuh. Al-mabtun, orang yang sakit dalam perut. Ini macam orang kena kanser lah, tuan-tuan. Al-ghariq, ghariq ni apa maknanya? Orang yang lemas. Wa sahibul hadmi, orang yang ditimpa bangunan, timbus. Orang yang seperti juga yang kita gambarkan tadi, ghariq, orang yang lemas. Begitu juga sahibul hadmi, orang yang dihempak bangunan, terkambus dia. Wasyahid fi sabilillah, dan orang yang mati syahid. Mana mati syahid ni ada macam-macam kategori di sisi Allah SWT. Jadi ini merupakan anugerah Allah kepada orang yang tertentu. Ujian adalah tanda Allah sayang, ujian adalah penghapusan kepada dosa. Lagi tanda orang tu mati dalam kebaikan, di samping yang pertama tadi mati syahid, yang kedua mati dengan penyakit-penyakit kronik, dalam keadaan dia sabar menghadapinya dan tidak buruk sangka kepada Allah Taala, itu syarat yang penting. Ya. Jadi selain daripada itu adalah ayuwafaq al-muhtadir linutqi bi kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahawa seseorang yang berada dalam sakaratul maut itu hendaklah dia membuat persiapan, iaitu membanyakkan ucap la ilaha illallah. Kalau orang mati syahid, orang yang mati ni dalam keadaan mengucap Allah pun dah cukup. Allah. Kalau dia boleh mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka itu lebih hebatlah, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Tapi kalau dapat mengucapkan Allah pun dah cukup.
Jadi qala ba'd ahli ilmi li'annaha syahadatu syahida biha عند موته وقد ماتت شهواته وزهل نفسه لما حل به من هول الموت وذهب حرصه ورغبته وسكنت أخلاقه سيئة وزل وانقاد لربه فاستوى ظاهره بباطنه فغفر له بهذه الشهادة لصدقه. Kata para ulama yang mengulas hadis Nabi SAW, siapa yang mati man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kenapa Nabi menyatakan dalam hadis sahih bahawasanya siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah ketika mati itu akan masuk syurga? Kenapa? Kata para ulama bahawasanya kerana itu tanda Allah menerima amalannya, iaitu bagi seseorang yang telah pun diberi kekuatan dalam hidupnya untuk meninggalkan maksiat, banyak melakukan taat, maka Allah akan beri kepadanya tathbit. Tathbit ni berarti Allah beri kepadanya kekuatan, Allah beri kepadanya kemampuan untuk kekal dalam amal salih itu sampai ke detik-detik terakhir hidupnya. Begitu juga tuan-tuan, orang yang mati dalam keadaan dahinya berpeluh, seperti disebut dalam hadis riwayat Ahmad. Orang yang mati dalam keadaan berpeluh dalam hadis Ahmad dan Musnadnya, bahawa daripada hadis Buraidah bin Al-Hasib, bahawa Nabi SAW sabda, maksudnya siapa yang mati dalam keadaan dahinya berpeluh, maka itu tanda amalannya diterima oleh Allah SWT. Qala Sindi qila huwa lima yu'adi min shiddatil maut faqad tabqa alaihi baqiyatun min zunub فيشدد عليه وقت الموت ليخلص من أنها. وقيل هو من الهياء فإنه إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب حصل له ذلك خجل وهياء من الله فعرف لذلك في جبينه. Bahawa kata Imam As-Sindi dalam kes ini, kenapakah mati dalam keadaan dahi berpeluh itu tanda diterima Allah amalannya? Kerana orang mukmin ini memang dia ada dosa, tapi ketika detik-detik terakhir itu dia mengenang dosanya, dia punya kebimbangan, ketakutan, punya takutnya kepada Allah Taala itu hingga mengakibatkan dirinya bertembung dalam keadaan konflik diri, krisis yang sangat menakutkan, maka berpeluh-peluh dia nak menghadapi Allah, nak jawab nanti macam manalah apa yang berlaku di dunia dahulu dengan dosa-dosa yang diperbuat olehnya. Maka bila tanda peluh di dahi itu, kata para ulama, itu tanda busyra, berita gembira daripada Allah SWT bahawa dia dalam keadaan malu kembali kepada Allah. Dengan malunya itu Allah mengampunkan dosa-dosanya. Kita dalam hidup ni tuan-tuan, jangan mudah untuk melabelkan orang. Seperti dalam satu hadis tentang dua orang yang bersahabat. Ketika mereka berusia lebih 40 tahun, seorang melakukan ketaatan, seorang masih belum nampak kepadanya kesungguhan buat ketaatan. Maka yang pergi ke masjid ini, ibaratnya zaman dahulu mereka pergi ke Sauma'ah, sinagog ini, mereka pergi ke rumah ibadat, bi'a, mereka pergi ke tempat ibadah ini. Maka dia melihat kawannya kekal di rumah. Dia berkata kepada temannya, fulan, marilah pergi masjid, marilah pergi ke tempat ibadah ni. Kau dah tua, nampak belum, marilah pergi masjid, apa pasal duduk rumah lagi? Dia bercakap begitu setiap hari kepada temannya. Dalam hatinya dia tidak sedar, dia berkata demikian seolah dalam dirinya ada ujub. Ujub ni itu kagum pada diri sendiri, sum'ah, ni adik-beradik lah, riak dan sebagainya. Maka dia berkata dalam keadaan confident amalannya diterima oleh Allah, sedangkan kawannya itu tidak pada sangkaannya. Yang berlakulah sebaliknya. Allah Taala mengampunkan orang itu yang tidak pergi itu kerana hatinya, dalam hati kata, ya Allah, betul lah apa dia cakap, tapi aku ni macam mana lah nak berubah, aku belum mampu ya Allah, tapi aku tahulah aku ni kurang ya Allah, tapi bantulah aku ya Allah. Dia dalam hatinya mengharapkan sangat ihsan daripada Allah, rahmat Allah. Tapi yang seorang yang melakukan taat dalam hatinya tertipu, mengatakan aku pasti masuk syurga, orang itu tidak. Maka di akhirat dia dihukum, dia masuk neraka, yang kawan yang diperli, dihinanya itu yang masuk ke syurga. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi kita dalam hidup ni kena bersungguh-sungguh untuk melakukan taat, kerana kita tidak tahu bila kita mati. Seperti yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, seorang daripada ulama tasawuf yang terkemuka, berasal daripada kota Shiraz. Shiraz ni kat Iran, tuan-tuan. Dulu negara Iran ini, negara Parsi ini merupakan Ahlus Sunnah. Kebanyakan rakyatnya berakidahkan sunnah, tidak seperti sekarang. Maka Imam Muhammad bin Khafif Ash-Shirazi ini merupakan seorang tokoh sufi yang terkemuka, ahli hadis. Tulisannya dibaca di serata dunia, bacaan yang sangat mengagumkan. Walau bagaimanapun, Imam Ash-Shirazi ini pada hari tuanya telah ditimpa satu penyakit yang menyebabkan dia tak dapat bergerak, tuan-tuan. Sakit pinggang yang amat luar biasa. Mungkin macam kita slip disc lah, tuan-tuan. Pergi rawatan pun tidak sembuh. Namun demikian, Imam Ibn Khafif Ash-Shirazi sentiasa datang ke masjid, sentiasa di saf yang pertama masjid.
Maka orang yang memikulnya, mendokongnya, membawanya pergi ke masjid itu kalangan anak-anak dan juga teman-teman, kawan-kawan, anak murid berkata kepadanya, Tuan Guru tak perlu pergi masjid. Tuan Guru sudah pun dikecualikan daripada berjemaah dan berjumaat. Berjemaah, sembahyang berjemaah, Jumaat. Kerana Tuan Guru sakit, uzur. Apa jawapan Nabi bin Khafif Ash-Shirazi, tuan? Muhammad bin Khafif Ash-Shirazi, ulama yang terkemuka, ulama hadis ahli sufi yang terkemuka ini. Dia menjawab kepada orang yang berkata terhadapnya, jangan pergi ke masjid kerana tuan sakit, uzur. Dia berkata, kalau kamu dengar kalimah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kalau kamu dengar perkataan itu diungkapkan, kamu tidak mendapati aku di sini, maka carilah aku di perkuburan. Tuan-tuan, kalau tak nampak aku kat sini, pergi cari aku kat perkuburan. Kerana aku sudah pun bergelar al-mayit. Aku sudah mati. Aku tidak wajar hidup lagi. Sedangkan dia sakit. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi juga seorang ahli sufi yang terkemuka, ahli tafsir yang terkemuka. Beliau ni pada hari dia sakit, bertambah teruk sakitnya, bertambah berat sakitnya, dan orang tahu sakit itu akan menyebabkan kematiannya. Tapi Imam Al-Junaid ni, tuan-tuan, Junaid Al-Baghdadi ni, beliau lebih banyak melakukan amal salih. Macam Salahuddin Ayyubi juga, tuan-tuan. Salahuddin Ayyubi, kalau dia sakit, dia baca satu hari 2 juzuk Al-Quran. Kalau dia sihat, satu hari 1 juzuk. Orang tanya kepadanya, kenapa pula bila sakit makin banyak bacanya? Nasihat daripada menteri kanannya, orang kanannya, siasat polnya, setiausaha politiknya, kata kepadanya, kenapa baca banyak? Kata, bila aku sakit, aku tak banyak kerja, aku terbaring begini, jadi baca lebih lah. Kalau tak sakit, banyak kerja kat luar, maka satu okeylah, kompromis lah. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Maka Junaid menjawab, bila orang tanya kepadanya, mengapa tuan banyakkan ibadah, lagi sakit dah tua macam ni, berehatlah. Dia kata, siapa yang lebih memerlukan untuk beramal? Kerana diri akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Siapa yang amal? Aku yang perlu untuk beramal, bukan kamu. Jadi kalau aku abaikan waktu-waktu seperti untuk beramal, bila lagi aku nak beramal? Lepas aku mati dah. Kerana di sini adalah tempat bekerja, tiada padanya balasan. Di sana adalah tempat balasan, tiada lagi bekerja. Kalau seorang tu dah mati, sekalipun di ahli syurga, diminta untuk sembahyang dalam kuburnya, Allah sudah tidak beri peluang itu, tuan-tuan. Sudah tak ada peluang untuk sembahyang dalam kubur lagi. Maka di dunia ini bersungguh-sungguhlah dalam melakukan amal saleh. Ini kesungguhan para ulama, para salafus saleh. Makin dekat mereka dengan Allah, makin bersungguh-sungguh mereka dalam melakukan ketaatan. Dan mereka ni kalau kita baca kisahnya, kita menjadi pelik, tuan. Seperti seorang ulama yang terkemuka, yang namanya Abdul Qadir Jailani. Bagi kita yang belajar tasawuf, kita tentu kenal Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam ini, kata Ibn Taymiyah, merupakan satu-satunya ulama yang memiliki karamah, dan karamahnya itu diceritakan orang secara mutawatir, macam hadis mutawatir. Ada orang berkata bahawa Ibn Taymiyah ni menolak tasawuf. Untuk tuan-tuan, peristilahan dia menyebabkan orang menolak. Ibn Taymiyah berkata, kalau kau nak tahu seorang ulama yang ilmu tasawuf yang karamahnya itu warid, mutawatir, orang ceritakan tentang mutawatirnya cerita tentang seseorang ulama, tentang karamah mereka, inilah Abdul Qadir Jailani. Pernah seorang anak murid datang berjumpa dengannya, tuan-tuan. Anak murid itu menduga dalam hatinya satu soalan yang susah. Dia fikir dalam hati, aku nak tanya pada Syekh Abdul Qadir Jailani lah, macam mana nak jawab soalan ni. Maka dia pun hadir kuliah Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, tuan-tuan. Maka bila sampai ulasan, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani, imam yang mulia ini, imam keturunan Rasulullah SAW ini, mengulas soalan yang dikemukakan itu. Dia pun terkejut. Dia ingat kebetulan. Tapi Syekh tu datang depan dia, padang muka dia, bercakap soalan yang dia nak tanyakan itu, tuan-tuan. Tuan-tuan depan muka dia. Tadi ketika belum masuk ke kuliah, dia terfikir nak tanya soalan ni. Sekarang Imam Abdul Qadir Jailani duduk depan dia, bercakap dengan dia masalah itu, satu persatu masalah, macam mana nak selesaikan. Subhanallah, masya-Allah. Ini karamah para awliya illah. Jadi Abdul Qadir Jailani ni pernah menceritakan, aku mengajak nafsuku untuk bangun malam, tapi pada hari itu aku terlambat bangun. Terlambat je, tuan, bukan tak buat pun, terlambat. Oleh kerana terlambat bangun pada malam itu, aku mengharamkan diri aku untuk makan benda yang selama ini aku suka. Aku terlambat je. Dia cerita, tuan, dia bukan cerita pada anak muridnya. Dia cerita dalam nota-nota hariannya, bitaqa yaumiyahnya, maka orang terbaca bila dia meninggal dunia. Bahawa oleh kerana teringat pada hari itu dia gagal bangun pada waktu yang tepat, lebih awal daripada waktu yang sepatutnya. Bangun pun dah lambat, sempat tahajud tapi terlambat.
maka Imam Abdul Qadir Jalani telah pun mengharamkan dirinya untuk makan makanan yang paling disuka. Agak-agak kita mampu buat, tuan-tuan. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka taala. Agak-agak kita boleh buat tak, tuan-tuan? Katalah seseorang kita suka makan mandi kan, makan Arab mandi katalah contohnya, maka kita pun tak dapat baca Quran sebanyak yang sepatutnya satu hari. Maka tinggalkan makan sampai bila. Ini berlaku kepada ulama terdahulu kerana motifnya, asasnya, matlamatnya kerana nak menjaga kedudukan mereka di sisi Allah. Benarlah kata seorang sahabat Nabi yang mulia namanya Samurah bin Jundab, kalau engkau nak tahu kedudukan kamu di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah di sisi kamu. Kalau kamu nak tahu kedudukan kamu di sisi Allah, lihatlah kedudukan Allah di sisi kamu. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka taala. Jadi Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jalani ni telah pun mengharamkan dirinya untuk makan makanan yang dia suka kerana dia terlambat bangun qiyamul lail pada malam itu. Inilah dia muaqabah. Bukan muhasabah, ya muaqabah. Bahawa muhasabah ni adalah satu level yang terakhir. Sebelumnya saya pernah cerita pada tuan-tuan, ada musyaratah, ada muraqabah, ada muaqabah, ada mu'atabah. Kemudian akhir sekali barulah datang muhasabah. Muhasabah tu package yang terakhir, tuan-tuan. Yang kita cakap muhasabah tu didahului dengan beberapa proses, iaitu musyaratah. Contohnya kita buat satu perjanjian, aku dah masuk usia 50 tahun dengan datangnya bulan Rajab ini contohnya, maka aku kena pertingkatkan amalan aku, buat satu agreement dengan Allah. Musyaratah tu maknanya MOU, understanding dengan Allah Taala. Kemudian ada muraqabah. Muraqabah tu artinya kita pantau, lihat masa ke semasa. Kalau berlaku kekurangan pada ibadah yang kita lakukan, ada apa dipanggil sebagai mu'atabah. Mu'atabah ni makna kita cela diri kita. Kalau berlaku juga, kita hukum diri kita, mu'aqabah. Dan keseluruhan proses itu namanya muhasabah. Tuan-tuan dimulakan sekalian, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzan lakum wa a'idu anfusakum lil ardil akbar, kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amal kamu sebelum ia ditimbangkan, dan buatlah persiapan untuk kamu kembali pada hari yang tiada keraguan padanya, iaitu bertemu dengan Allah SWT. Jadi tuan-tuan dimulakan sekalian, ini antara tanda-tanda seseorang itu mati dalam kebaikan, dipanggil husnul khatimah, mati syahid, mati ditipu penyakit-penyakit kronik, mati dalam keadaan mengucap syahadah, mati dalam keadaan dahinya berpeluh. Kemudian seperti yang telah saya kata, ada 5 jenis kematian yang mendapat pahala besar di sisi Allah Taala, iaitu al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadmi wasyahid fi sabilillah. Mat'un, orang yang kena wabak. Yang kemudian al-mabtun, orang yang sakit dalam badan seperti kanser dan sebagainya. Wal ghariq, orang yang mati lemas. Wa sahibul hadmi, iaitulah orang yang mati tertimbus di 4 bangunan. Wasyahid fi sabilillah, dan orang mati syahid. Ini antara kelebihan yang mati sedemikian, kerana jelas para ulama, orang yang mati demikian ni memang tidak ada pilihan. Dia tak sangka benda itu berlaku padanya, macam orang kena wabak, mat'un. Tuan-tuan boleh sekalian. Kemudian mabtun, orang yang sakit dalam badan, pergi rapat rawatan sana, rawatan sini, duit memanglah ribuan, mungkin ratusan ribu spend untuk rawat orang yang kena penyakit-penyakit yang bahaya. Tuan sabarlah. Kalau seseorang daripada kita, kalau kita kena ujian seperti ini, maka itu adalah sebesar-besar makam, seperti disebut oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika membetulkan kenyataan seorang sahabat bahawa penyakit wabak yang berlaku kepada kita ini tanda kemurkaan Allah. Jawapannya tidak. Ini tanda Allah beri pada kita hadiah. Kerana aku mendengar Rasulullah bersabda, orang yang mati dalam keadaan seperti ini, ta'un syahadatu li kulli muslim, penyakit ta'un ini kalau berlaku pada seorang, ta'un ini wabak, maka dia merupakan satu peluang untuk dapat pahala syahid di sisi Allah SWT. Lagi, warawa Abu Dawud fi sunanihi min hadis Jabir bin Atiq anna Rasulullah ya'udu Abdullah bin Thabit fa wajaduhu kad wulib wa sahabi ya Rasulullah falam yujibhu fastarja'a Rasulullah sallallahu wa qala gulibna alayka ya Abu Rabi' fasaha niswa wa bakaina faja'ala Ibnu Atiq yuskithunna wa qala sallam da'hunna fa idza wajaba fala tabki bakiya qalu wa mal wujub ya Rasulullah qala al maut
Qalat ibnatuhu wallahi in kuntu la arju an takuna shahidan fa innaka kunta qadaita jihazaka. Qala salam inna Allah qad awqa ajrahu ala qadri niyati wa ma ta'uduna shahada. Qalu al-qatlu fi sabilillah. Qala sallallahu shahada sab'un siwa al-qatlu fi sabilillah al-mat'un syahid wal gharqu syahid wa sahibul hari syahid wallazi yamutu tahta al-hadmi syahid wal mar'atu tamutu bijum'in syahid. Nabi Islam telah menyatakan bahawa sebenarnya mati syahid itu ada banyak bentuknya. Yang pertama, orang yang mati syahid itu perang jalan Allah. Yang kedua, orang yang kena ta'un, orang kena wabak. Yang ketiga, iaitu mati dalam keadaan lemas. Yang keempat, orang yang terbakar. Yang kelima, orang yang mati tertimbus. Dan yang keenam seterusnya, yang terakhir adalah perempuan yang mati dalam keadaan nak melahirkan anaknya. Ini juga mati syahid. Jadi Nabi SAW telah menyatakan dalam kes yang berlaku tadi, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Thabit, ketika sakitnya Nabi datang ziarah, Nabi bersabda memang dia akan matilah. Ikut wahyu yang sampai kepada aku, dia akan mati. Tapi matinya itu kerana mati syahid, kata Nabi SAW, kerana penyakit yang alami oleh Abdullah bin Atik ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, selain itu, wal mar'a tamutu bi juma' wa tamutu wa fi batniha walad aw tamutu min al wilada kaza qalahul Munawi. Kata Imam Munawi bahawa mati yang dimaksudkan Nabi SAW untuk seorang perempuan itu, anda yang mati ketika hamil, mati ketika bersalin, mati ketika mengandung anak, semua ini termasuk mati dalam keadaan dalam rahimnya ada baby. Maka ini semua kata Imam Nawawi termasuk dalam konteks mati syahid yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Lagi mati yang dalam kebaikan, al-mautu fi sabili difa' ad-din wal nafsi wal mal. Rawa Abu Dawud fi sunanihi min hadis Sa'id bin Zaid qala Rasulullah man qutila duna malihi fa huwa syahid wa man qutila duna ahlihi aw duna damihi aw duna dinihi fa huwa syahid. Dan hadis lain Nabi SAW telah menyatakan bahawa orang yang mati syahid juga adalah orang yang mati kerana mempertahankan maruahnya, mempertahankan hartanya, mempertahankan keluarganya, mempertahankan dirinya, mempertahankan agamanya. Maka ini semua dipanggil sebagai maqasid. Orang yang mati mempertahankan agamanya, mati mempertahankan maruah dirinya, mati dalam mempertahankan hartanya, mati dalam mempertahankan agamanya, mati dalam mempertahankan keluarganya. Ini semua mati syahid, kata Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah merupakan perkara yang perlu kita ingat. Kita menceritakan tentang kematian, maka berusahalah kita untuk mati dalam keadaan yang Allah ridha. Seperti contohnya kesungguhan para ulama tadi, Sa'ad dekat dengan sakaratul maut pun, seperti Al-Junaid Al-Baghdadi, seperti Al-Imam Abdul Qadir Jailani, begitu juga Ibn Khafif Syirazi yang merupakan ahli hadis daripada negara Syiraz, itu telah saya ceritakan kepada tuan-tuan. Moga Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan. Doakan saya akhi sedang dapat rawatan COVID di Hospital Sungai Buloh. Moga Allah beri kesihatan kepada tuan, beri pahala yang besar, beri keampunan, beri ketenangan, kebahagiaan. Banyaklah ingat Allah SWT. Banyak ucapkan la haula wala quwwata illa billah, kerana Nabi menyatakan ini merupakan kanzun min kunuzil jannah. Ketika Nabi pulang dari Isra' Mi'raj, Nabi pesan kepada kita, bersabda, ketika aku jumpa dengan Ibrahim AS, Nabi Ibrahim, bapa datuk aku pesan kepada aku, beritahu bahawa syurga itu sangat luas. Syurga sangat luas. Maka hiaslah dia dengan landscape yang indah dan mengucapkan kanzun min kunuzil jannah, iaitu perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga. Ucapkan la haula quwwata illa billah, la haula quwwata illa billah. Jadi orang yang sakit, ambillah peluang untuk banyakkan zikrullah. Ucaplah istighfar sebanyak mungkin. Kalau hari biasa kita ucap 100 kali, hari kita sakit ucapkanlah 1000 kali. Ya, ucap banyakkan la haula quwwata illa billah. Banyakkan ucap hasbunallahu wa ni'mal wakil. Banyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Di samping kita mengambil rawatan yang telah pun ditentukan oleh pihak yang berwajib. Baik tuan, setakat ini saja dulu untuk renungan pada malam ni. Malam ni kita tafsir 2 ayat daripada surah Al-Mu'minun, ayat ke-99 ayat 100, bagi menceritakan tentang kematian, bahawa kematian ni pasti datang, kita bersedia ataupun tidak. Dan itulah di antara tanda-tanda orang mati dalam kebaikan. Dan bagaimanakah cara untuk kita menyelamatkan diri kita dari mati dalam kemaksiatan, seperti yang dilakukan, ditunjukkan contoh oleh para salafus salih, para ulama, kesungguhan mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ya tuan-tuan, ambillah peluang untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita mati ketika sedang baca Al-Quran Karim.
ambillah peluang macam seorang imam tafsir terkemuka, Imam Mujahid, mati ketika sedang sujud dalam tahajudnya. Ya, orang melihat ketika beliau mati dalam keadaan sujud di rumahnya. Dan perkara ini berulang, banyak kes yang kita tahu pada orang-orang yang dekat dengan kita, sedangkan kita, mungkin keluarga kita pun ada pengalamannya seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, tuan-tuan. Dan saya pesan tuan-tuan, pada hari-hari yang penting sebelum masuk Ramadan ni, berhati untuk qiyamul lail. Ambil peluang untuk bangun malam. Dapat setengah jam, alhamdulillah. Kalau dapat lebih, alhamdulillah. Bacalah ayat-ayat yang akan menyebabkan hati kita menangis. Ya, seperti contohnya tuan-tuan, ayat surah Syu'ara, tuan-tuan. Ya, ambil Al-Quran, buka surah Syu'ara. Cerita bagaimana Nabi Ibrahim AS menjawab pada kaumnya. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menjadikan aku dan beri hidayah kepadaku. Allah yang beri makan kepadaku. Yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dia menyembuhkan. Ayat ini kalau kita baca dan menghayatkan, kita nangis, tuan-tuan. Kerana ayat ini memuji Allah SWT. Dan bila sampai pada penyakit, Nabi Ibrahim tidak kata aku disakitkan olehnya, aku disembuhkan. Tapi Nabi Ibrahim kata ketika aku sakit, dia sembuhkan. Sedangkan sebelum itu larasnya, dia beri makan kepada aku, dia minum pada aku, dia menghidupkan aku, dia matikan aku. Tapi sampai kepada bila aku sakit, dia mematikan aku. Aku sakit, dia menyembuhkan aku. Maknanya perkara-perkara yang negatif, yang kurang baik, adab dia jangan sandarkan kepada Allah, walaupun hakikatnya memang daripadanya jua. So Syu'ara contohnya. Ni Quran besar yang saya pesan tuan-tuan miliki, boleh jadi teman kita pada waktu malam, pada hari-hari yang dekat dengan Ramadan ni. Berarti untuk qiyamul lail. Mudah-mudahan tahun ni kita dapat tarawih. Kan, kita dapatkan Quran qiyam besar ni. Lihat ni, kalau kita ada daripada Quran ni, kita boleh letak klip seperti ni, untuk memudahkan muka surat kita nak tandakan. Macam ni. Ni ada wakaf ibtidah. Lagi ada bagaimana nak baca ayat yang ditandakan di sini. Unzur, nampak ada apa dipanggil sebagai kaedah zikir. Nak baca unzur ni supaya tak tersilap baca. Quran yang besar ni, tuan-tuan. Jadi teman kita ketika tahajud, cubalah niat dalam diri kita untuk mengkhatamkan Quran dalam sembahyang. Tak susah pun, tuan-tuan. Quran ni ada 604 muka surat. Kalau satu malam kita baca satu muka surat, setengah muka surat, satu rakaat. Setengah muka surat, satu rakaat, setengah muka surat, satu rakaat. InsyaAllah, tuan-tuan, ni merupakan kesian 300 hari kita khatam Quran dalam sembahyang, tuan-tuan. Kita memang tak mampu lah macam Nabi, para sahabat yang baca sampai penuh surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam sembahyang mereka lakukan. Memang kita tak sampailah ke iman seperti itu. Dalam hadis mengatakan siapa baca 10 ayat semalaman, dia tidak akan jadi orang lalai. Siapa baca 100 ayat semalaman, dia akan jadi orang yang taat kepada Allah. Itu sebab kita tengok kadang-kadang keliling kita ada orang wajahnya mengingatkan kepada akhirat, kesungguhannya buat amal saleh, taru je, syahdu je, kita tengok orang seperti itu, tuan. Kerana orang ni mungkin semalaman dia tidak kurang daripada 100 ayat dibaca. Siapa yang nak jadi jutawan akhirat, antara dia sebut kantarah, iaitu orang yang jadi jutawan akhirat, bacalah 1000 ayat semalaman. Kita mungkin tak mampu sebanyak itu, tuan ni, maka tak mampu, buatlah 100, 200 ayat, cuba usaha. Ni Quran yang cuba kita miliki, hadiahkan untuk diri kita agar dapat bangun malam. Ada standnya, alhamdulillah. Dapat sembahyang diri ke sembahyang duduk ke. Saya pernah tunjukkan kat sini, kalau kita sembahyang duduk setakat ni, Allahu Akbar, lepas Fatihah bacalah satu muka surat. Betul rukuk, Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud atas ni, tuan. Saya melihat di Baitul Maqdis itu orang dah tua-tua, pak ayah datuk kita duduk baca Quran ni tak henti-henti, tuan. Mereka siap reserve lagi tempat tu dengan standnya, dengan Quran seperti ni. Tempat itu menandakan tempat miliknya. Datang lambat macam mana pun, biasa mereka datang cepat lah. Ada tempat dah untuk reserve bagi mereka berada di saf yang pertama. Mungkin kita mulakan Ramadan pada kali ini, kita hadiahkan untuk diri kita, ayah kita, ibu kita, adik-adik kita yang sudah uzur, penglihatannya tak apa jelas Quran ni. Tuan-tuan beli Quran qiyam ni dari Zahid Travel, tuan-tuan akan dapat hadiah Quran Ghufran yang berjilid ni, juzuk ni, 5 juzuk, satu bahagian macam ni. Juga untuk mudahkan kita mengkhatam Quran tuan.
Jadi setakat saja dulu untuk pesan pada malam ni. Mengingatkan, jangan lupa share video ni pada teman-teman kita. Segala yang baik semuanya daripada Allah Taala. Kelemahan, kekurangan dalam milik saya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam esok. Tak ada apa, kita akan mula masuki surat Sajadah. Ya. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bertanya tadi tentang kurma mekjol, kurma ajwa, tuan-tuan boleh tanya di bawah ni. Ya, dan yang nak dapatkan Habatus Sauda Birkah, ya, stok baru dah sampai, alhamdulillah. Jadi setakat saja dulu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni? Ashraf Osman, Ustaz link terus ke Clubhouse. Ramai follow Clubhouse. Oh ya, ya. Terima kasih. Saya teroka tapi saya tak sempat masuk lagi. Maafkan saya, nanti saya masuk insya-Allah. Baik. Terima kasih semua. Setakat ini saja dulu. Kita sama-sama akhirkan dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna min wa la na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna min wa la na'lam wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma azabika min wa 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika min nar ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma ma qadayta lana min amrin faj'al 'aqibatahu khaira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Saya tinggalkan tuan bawah kasih sayang, penjagaan rahmat Allah. Atrukukum tahta riayatillahi wa hifzih. Sesamalah kita menamakan dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatimah Wati, Salma Hussein, Hasfani, Syam, Izzuddin. Terima kasih semua yang hadir. Tolong panjangkan video ni pada teman kita. Mudah-mudahan merupakan sebahagian daripada jariah ilmu kita bersama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.